KPM. Cikgu pula, Mak. Ya, Eli. Sekarang ni kita dah pindah Kuala Lumpur tau, Eli. Macam mana kita nak teruskan hobi kita ni? Nak tanam pokok, nak bela ikan. Eli ada cadangan tak? Sekejap Eli fikir. Kalau Mak nak sambung hobi Mak, Eli ada belajar RBT tau dekat sekolah. Jadi Eli terus tanya cikgu RBT Eli lah. Jangan lupa tau. Okey, boleh cikgu tanya untuk Mak? Anything for you. Jom kita tanya cikgu lah. Fikir kejap. Didik TV KPM. Alright, itu dia. Kita ada gimmick-gimmick kisah sikit dalam Teroka Didik TV KPM. Apa khabar adik-adik sedang menonton sekarang ini? Kita bersama dengan Akak Eli Arifin dan juga dua orang cikgu cantik ni, iaitu Cikgu Nur Azimah dan juga Cikgu Sarifah. Daripada sekolah SMK Putrajaya Prisci 81. Saya daripada SMK Taman Bukit Maluri, Kepong, Kuala Lumpur. Dan hari ini kalau kita tengok, kita punya barang perhiasan kita yang sangat segar dari kanan dan kiri ni, ada batu-batu. Kita akan belajar subjek apa ni cikgu? Murid-murid tanya ni. Okey Eli, sebenarnya tajuk kita pada hari ini adalah berkaitan dengan aquaponik dan biodiversity. Alright. Dan sebelum itu, Kak Eli nak ingatkan kepada adik-adik sedang menonton sekarang ini untuk menjaga SOP penjarakan sosial, fizikal dan kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan juga memakai pelitup muka setiap kali keluar dari rumah. Okey, sebelum tu saya sanitasi tangan saya dulu, boleh cikgu? Boleh. Silakan. Ikut turutan ya. Okey, teruskan cikgu. Saya pula. Okey, dan baik. saya pula. Okey, dan kita boleh buka dah pelitup muka kita ni. Nampaklah muka cikgu yang cantik. Dah pakai makeup cantik-cantik. Bolehlah sejuk sikit murid-murid nak belajar. Masuk dalam bekas untuk menjaga kebersihan kita. Baik. Dan sekarang kita nak berkenalan dengan murid-murid dalam talian pula. Okey, mungkin cikgu boleh kenalkan mereka, cikgu? Okey. Sekarang ni adalah sesi perkenalan murid-murid saya daripada SMK Putrajaya Prisci 81. Okay. So, apa kata kita berkenalan sekarang? Alright. Cikgu mungkin boleh kita mula dengan Kita mulakan dengan Fitrah dahulu. Jangan lupa buka mic. Assalamualaikum, Cikgu Nur Azimah dan Cikgu Sarifah. Hai Kak Eli, nama saya Fitrah Haida binti Ahmad Hakimi dari SMK Putrajaya Prisci 81. Baiklah, comel je orangnya. Okey, seterusnya sebelah ada tu cikgu. seterusnya. Selamat sejahtera Cikgu Azimah dan Cikgu Sarifah. Danish, teruskan. Selamat sejahtera Cikgu Azimah dan Cikgu Sarifah. Danish. Dan hai Kak Eli, nama saya Muhammad Irsyadi bin Muhammad Azwan dari SMK Putrajaya Prisci 81. Okey. Yang bawah dia yang si cantik manis ni, Akilah. Akilah ke? Nur Akilah. Nur Akilah. Boleh buka mic sayang? Selamat sejahtera Cikgu Nur Azimah dan juga Cikgu Sarifah. Hai Kak Eli. Hai. Saya Nur Akilah binti Muhammad Zaki dari SMK Putrajaya Prisci 81. Terima kasih Akilah. Terima kasih. Izati pula, Izati. Selamat sejahtera Cikgu Azimah dan Cikgu Sarifah. Hai Kak Eli. Hai. Nama saya Nur Izati binti Muhammad Islan dari SMK Putrajaya Prisci 81. Okey, terima kasih Izati. Seterusnya Amin. Selamat sejahtera Cikgu. Mana siapa? Mana Sama. Hampir sama namanya. Okey, ada suara awak ada. Kak Eli dengar suara awak. Okey, Amin dulu. Okey, selamat sejahtera. Amin. Okey cikgu. Cikgu mana-mana pun boleh cikgu. Boleh. Mana-mana pun boleh. Sebut Fahimi. Okey, Fahimi. Saya sambung tadi. Amir Fahimi. Okey. Okey, selamat sejahtera Cikgu Azimah dan Cikgu Sarifah. Hai Kak Eli. Hai. Nama saya Ni Amir Fahimi binti Muhammad Auni. Dari SMK Putrajaya Prisci 81. Dia dah 3 kali take dah cikgu. Kesiannya. Okey, tak apa. Seterusnya Amin. Selamat sejahtera semua. Selamat sejahtera Cikgu Azimah dan Cikgu Sarifah. Okay. Hai Kak Eli. Hai.
Okey, terima kasih. Azman daripada SMK Putrajaya PC lepas 1. Alright. Okey. Terima kasih Terima kasih Amin. semua. Itu dia. Ni semua yang bijak-bijak pandai ni sebab semua baju biru saya tengok ni. Semua pengawas ya, cikgu. betul. Ada yang pengawas. Okey. Sebab hari ni adalah hari Jumaat. So pakaian hari Jumaat. Faham. Okey cikgu. Songkok tu. Songkok tu penting. Ya, betul. Cikgu, kenapa kita kena belajar subjek ni cikgu? Okey, untuk pengetahuan Ellie, subjek aquaponik ni penting sebenarnya bagi tingkatan 2. So hari ni kita akan terangkan apa yang dimaksudkan dengan aquaponik dulu. Okey, kalau tak kita tak boleh teruskan. Betul. Okey, apa yang dimaksudkan dengan aquaponik? Aquaponik merupakan satu teknologi pertanian yang menggabungkan dua aktiviti iaitu aquakultur, ternakan ikan dan hidupan air, dan juga yang kedua adalah hidroponik. Okey, menanam tanaman tanpa menggunakan tanah. Kalau Ellie dan Cikgu Sharifah juga nak tahu serta murid-murid, terdapat 3 unsur penting dalam sistem aquaponik ini. Iaitu apa dia agaknya Ellie? Air? Bukan. Oh, bukan? Bukan. Salah. Yang pertama sekali mestilah ikan. Oh, ikan. Okey. Yang kedua ikan. adalah bakteria. Oh, bakteria ni yang dihasilkan oleh ikan. Bakteria baiklah. Ya, bakteria baik. okey. Dan seterusnya yang ketiga adalah tanaman. Tanaman. Ya, ketiga-tiga unsur ni memang penting Ellie. Oh, air tak penting? Air penting untuk hidupkan ikan. Tapi Ellie, boleh tak saya tambah satu? Boleh. Aquaponik ni berada dalam subjek reka bentuk dan teknologi. Ya, betul. Jadi memang ini subjek wajib lah. Mereka kena ambil. Dia dipanggil elektif wajib bagi menengah rendah. Baguslah. Mereka ni awal-awal dah belajar kata in advance kan, betul. tentang kehidupan terutamanya aquaponik ni. Baiklah. Okey cikgu. Kita ada buat aktiviti ke atau sekarang ataupun selepas ini kita nak rehat dulu ke atau macam mana? Selepas ni kita akan teruskan. Boleh. Selepas ini kita rehat dulu. Kita rehat Cikgu dulu nak lah. ambil nafas dulu. Kita betul. teroka balik selepas ini. Okey, boleh cikgu. Okey, kita kembali selepas ini di Teroka di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Tahukah anda, sistem aquaponik berasal daripada peradaban Aztec, iaitu suku kaum Meksiko yang mengamalkan sistem pertanian Chinampa. Kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama Akak Ellie dekat sini dan juga Cikgu Sharifah serta Cikgu Nur Azima. Okey, kita akan belajar subjek reka bentuk dan teknologi berkenaan dengan aquaponik dan biodiversity. Tapi kita nak highlight dulu kepada topik aquaponik. Okey, cikgu. Dan dalam talian kita bersama-sama kita adalah murid-murid dari sekolah menengah kebangsaan Putrajaya Presin 81. Ya, itu dia yang comel-comel, yang handsome, bijak pandai semua ni. Okey, cikgu. Sebelum tu saya nak tanya tentang aquaponik ni kan. Apa tujuan utama aquaponik ni, cikgu? Okey, Ellie. Saya tak nak bagikan jawapan. Apa kata kita tanya murid kita? Boleh? Seorang Cikgu. berikan jawapan? Ya, Amir? Cikgu, boleh saya cuba? Ya, silakan. Tujuan pertama yang saya tahu ialah aquaponik ni boleh mengekalkan kualiti air yang digunakan untuk tanaman. Okey, bagus Amir. Bagus, Amir. Pandai. Okey, Tepat ada jawapan sekali. lain lagi tak? Ada tak? Saya nak cuba. Alah. Siapa nama? Antara tujuan lain yang Fitra. saya tahu ialah aquaponik dapat mengurangkan kadar amonia di dalam air. Betul, Fitra. Bagus. Bagus. Okey, cikgu nak lagi seorang. Siapa boleh bantu cikgu untuk berikan tujuannya? Izzati. Okey, Izzati, silakan. Aquaponik ni juga dapat menjimatkan ruang yang diperlukan untuk aktiviti pertanian. Betul, Okey, betul Lily. Betul jawapan ketiga-tiga pandai. murid cikgu. Tapi kan, bagus. Masih Ya, ada Cikgu satu Sharifah? lagi lah Cikgu Azimah. Oh, Murid-murid ya dia ke? tertinggal kot. Betul tu Cikgu Sharifah. Ah. Sebenarnya Eli ada satu lagi tujuan yang tak disebut oleh murid kita. Oh, ya ke? Ya. Apa dia? Kalau Eli nak tahu, tujuan seterusnya adalah aquaponik ini menghasilkan sumber makanan utama manusia secara serentak. Okey. Okey, iaitu ada tanaman dan juga ada ikan.
Betul tu. Maksudnya ada perikanan dan juga ada aquaponik. Bukan. Ada ikan dan ada sayur. Sayur. Tanaman ni perikanan lah tu kan. Saya suka memperperkan benda. Lain tu Ellie. Ellie kena tahu juga macam mana aquaponik ni berfungsi. Okey, dia ada dua cara. Murid-murid sama ada secara kitaran ataupun secara takungan. Okey. Jadi itu antara apa tu? Oh ya Fitra, kenapa? Saya nak tanya macam mana proses kitaran tu berlaku? Okey. Proses kitaran tu berlaku. Okey, cikgu akan jawab selepas ini. Okey, boleh tak? Tapi cikgu nak terangkan dulu apa dia. Macam mana kita nak tahu jenis-jenis reka bentuk aquaponik. Betul tak cikgu Sharifah? Betul. Yang ada atas meja ni, sebelah sini, yang tengah ni, yang sana, semua tu ada sistem dia. Bagaimana dia berfungsi. Jadi sebelum kita tengok kitaran dia, mesti tahu dulu apa jenis dia. Jadi ada 3 kat sini. Mungkin Cikgu Azimah boleh terangkanlah kot. Saya bagi Cikgu Azimah terangkan. Cikgu Sharifah. Okey, kita tengok dulu yang pertama. Okey, sistem ini adalah reka bentuk sistem aquaponik. Jenis agak-agaknya apa Ellie? Jenis NFC. Okey. Tak tahu. Pokok di atas, ikan di bawah. Dan banyak lagi reka bentuk lain yang boleh kita buat. Okey, yang kedua pula adalah reka bentuk sistem raft. Okey, akak akan terapung dalam tangki ikan. Itu buat sendiri cikgu, DIY? Ya, saya buat sendiri ni. Wow. Okey, Ellie, jom kita tengok yang ketiga. Baik. Yang ketiga pula adalah reka bentuk sistem aquaponik bagi jenis EBB and flow. Ini yang ada batu ni. Ya, betul Ellie. Kalau Ellie tengok itu atas bukan dia batu tu, Ellie. Ini bukan batu, ini hydroton. Namanya hydroton. Hydroton. Asal hydroton ni daripada tanah liat Ellie. Cuba Ellie tengok. Pada EBB and flow ada tiup sifon. EBB and flow tu apa pula? Okey, sebab dia adalah sistem pasang surut. Okey. Jadi? Okey. Jadi ini kita letak air dekat atas ni lah. Ya, air akan masuk daripada tangki ikan naik ke bekas tanaman. Ni yang lubang-lubang ni. Loceng sifon akan bertindak sebagai turunkan air. Sebab ni adalah sistem pasang surut. Jadi jom dulu kita saksikan dulu video yang berkaitan dengan proses kitaran. Okey, jom kita saksikan. Okey murid-murid, tadi kamu dah saksikan video bagi proses kitaran aquaponik. Okey. Untuk makluman Ellie, kalau kita tengok pada video itu tadi terdapat 3 unsur penting kan? Mesti ada ikan, mesti ada pokok tanaman dan mesti ada bakteria. Bakteria itu dihasilkan oleh ikan itu nanti. Okey.
ketiga-tiga unsur ini saling berkait rapat. Okey, sebab tu dia berhubung kait dengan biodiversity. Okey. Murid-murid masih ingat tak lagi apa itu biodiversity yang mana kamu dah belajar semasa tingkatan 2 pada tajuk mata pelajaran sains. Apa kata Ellie? Kita tanya Cikgu Sharifah. Okey. Mungkin dia boleh jelaskan. Okey, sebelum Cikgu Sharifah terangkan tentang biodiversity tu, saya nak tanya Cikgu, ikan yang digunakan dalam bekas tu tak kisah jenis apa-apa ikan ke atau ada spesifik ikan? Okey, ikan yang kita fokus pada tajuk aquaponik adalah sumber makanan manusia. Okey. Jadi mestilah ikan yang boleh dimakan. Bukannya ikan emas ya, Li? Flower horn ke? Tak boleh, ikan api ke? Tak boleh. Baik, faham? Okey. Sayur pun sama tau Eli. Okey. Sayur pun betul tak Cikgu betul. Azhar? Sayur pun yang boleh dimakan. Sebaik-baiknya jenis berdaun. Yelah, sayur kenalah yang boleh dimakan. Kalau tak apa lah gunanya aquaponik tu kan Cikgu kan? Mana tahu Eli, kalau Eli nak tanam pokok bunga pula. Oh, boleh? Boleh, tapi kita nak fokus pada sumber makanan manusia. Okey, jadi sekarang ni saya teruskan dengan apa itu biodiversity. Boleh, Eli? Boleh. Mesti Eli pun nak tahu kan? Sangat. Biodiversity ni sebenarnya dia belajar dalam satu mata pelajaran sains tau. Okey. Di tingkatan 2 sebenarnya tajuk ini. Dan apa yang dikatakan biodiversity ni ialah satu satu kepelbagaian hidupan dalam satu ekosistem. Maksudnya di sini ialah contoh kita ada ikan, kita ada sayur dan sebenarnya ikan ni akan menghasilkan satu bakteria yang boleh menetralkan air sebab ikan ni air ni biasanya bila tidak ada bakteria dia akan amonia dia akan lebih. So dinetralkan oleh bakteria itulah. Jadi di sini dia sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Macam kita lah kan. Sebenarnya benda ni lengkap dengan satu ekosistem yang membekalkan sumber makanan kepada manusia. Jadi di sini kita dah lihat dalam aquaponik ni kita ada 3 sumber utama penting tadi. Apa dia? Makanan adalah ikan, tanaman dan juga bakteria. Jadi itulah antaranya. Jadi di sini biodiversity ni dia sebenarnya lebih besar. Kalau kita berada di luar sana dia lebih besar, tetapi ini manusia ciptakan satu ekosistem yang lengkap untuk hanya memberikan sumber makanan yang apa kita panggil sekarang ni kita panggil apa yang orang suka sangat. Kalau sumber ni sekarang ni untuk kesihatan, manusia lebih suka yang ada kehidupan kita sekarang ni lebih kepada untuk sihat, betul tak? Jadi apa yang boleh kita cakap kat sini? Kita ada racun serangga tak Eli kat sini? Tak ada. Tak ada. Organik. Kita bagus. Itu dia. Itu saja. Producer saya pandai Cikgu. Dia yang bagi jawapan kat saya. Ya, so dia lebih organik lah. Organik. Sebab dia tak ada baja kimia. Dia tak ada racun serangga. Sebab baja pun daripada daripada organik juga. Ya, organik. Najis ikan naik ke atas. Najis ikan ke atas. Itu tentang biodiversity. Okey, murid-murid ada apa-apa pertanyaan? Faham? Okey. Kalau okey, angkat tangan. Thumbs up. Okey. 2 sekali dia bagi. Okey. Baiklah, seterusnya Cikgu. Okey, seterusnya iaitu apa kita nak buat dengan murid-murid kita ni? Okey. Sebelum kita teruskan, boleh tak kita rehat sebentar? Boleh. Cikgu nak rehat dulu? Ya, boleh. Okey, kita rehat dulu sementara kita bagi makan dekat ikan ni sebab rasanya daripada tadi tak makan lagi tu. Ya, betul tu. Kan? Jadi kita kembali selepas ini di Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda, bakteria berfungsi untuk menguraikan amonia dan menjadikannya bentuk yang boleh diserap iaitu nitrat. Kembali di Teroka di Didik TV KPM. Baiklah Cikgu, saya tengok atas meja ni banyak sangat barang ni. Kenapa tiba-tiba bertukar wajah? Ya, memang banyak Eli barang-barang atas ni. Kalau Eli tak tahu dan juga murid-murid cikgu di sana nak tahu, semua peralatan ataupun bahan yang di atas meja ni ada kegunaannya. Tapi cikgu nak fokus kepada komponen utama yang digunakan dalam aquaponik dahulu. Okey, jom kita lihat satu persatu. Okey, yang pertama sekali cuba kita lihat pada model yang ditunjukkan di sini iaitu medium
tanaman. Okey. Okey. Kalau kamu semua lihat, medium tanaman yang digunakan di sini ada pelbagai. Okey, cuba lihat di sini pula. Okey, ada beberapa medium yang cikgu sediakan di atas meja ni, Eli. Okey. Okey, di antaranya adalah batu kerikil. Kemudian kita ada kokopit, iaitu serbuk sabut kelapa. Saya ingat tadi serunding daging. Itulah. Kuasa dia nampak macam serunding. Semua benda dapat macam makanan. Okey. Yang ketiga adalah pelat. Okey. Dan yang keempat adalah rock wool. Dan yang kelima adalah hydroton. Ni Itu yang Heli cakap batu tadi tu. Macam batu cikgu. So kelima-lima ini adalah di antara medium penanaman yang kita gunakan dalam aquaponik. Okey, seterusnya yang kedua adalah tangki ikan. Okey. Okey, kalau Eli tengok pada model tu, tangki ikan untuk organik. untuk kita letak ikan lah, Eli. Yelah cikgu kan ada ikan kat dalam tu. Okey, masuk. Okey. Yang ketiga adalah pam air. Okey. Pam air ada dalam ni. Pun ada dalam air tu. Okey, yang keempat adalah sistem perpaipan yang terdapat dalam aquaponik itu sendiri. Ini sistem peraipan. Okey, yang kelima adalah bekas tanaman. Bekas Okey. tanaman. Jadi semua komponen ni adalah amat penting. Okey. Tapi sebelum tu Eli, jom kita tanya murid-murid cikgu tu. Semuanya tak sabar nak bagi jawapan agaknya. Dah Okey, standby siapa dah tu. yang boleh bagi tahu cikgu apa fungsi di antara komponen utama aquaponik ini? Siapa nak jawab? Terus buka mic Cikgu, boleh saya cuba? Okey, boleh Akila. Fungsi komponen seperti medium tanaman berfungsi sebagai pemegang tanaman agar tanaman dapat tumbuh. Ianya haruslah mempunyai ruang udara dan daya tahan supaya tanaman menjadi lebih subur. Sebagai contoh, batu kerikil, rock wool, perlite, hydroton dan kokopit. Okey, bagus Akila. Memang lengkap jawapan dia, Eli. Dia mesti boleh jadi petani yang berjaya ni. Betul tu. Okey, seterusnya cikgu. Agak-agak kalau tak guna ni, boleh tak kita guna tanah, Cikgu Azimah? Oh, tanah tak boleh lah Cikgu Sharifah. Kenapa tak boleh guna tanah? Eli Kenapa rasa tak agak- boleh, Eli? Sebab tanah dia berpasir. Berpasir. Atau dia boleh jatuh. Okey. Boleh tambah Eli baik tahu lagi kan, jawapan. dalam okey, sistem okey. ni, Cikgu Sharifah, kita pun gunakan air. Okey. Kalau kita nak juga gunakan tanah, tanah itu akan dilarutkan oleh air dan menyebabkan air menjadi kotor. Okey, kemudian tanaman kita tiada medium untuk memegang akarnya. Sebab tu tanah kita tak gunakan. Tanah hanya sesuai pada kaedah pertanian yang lain. Okey, faham? Okey, jadi Okey. tak boleh guna tanah lah ya? Tak boleh guna tanah. Okey, murid-murid. Okey. Eli, apa kata kita saksikan dulu video selepas ini, sebab selepas ni murid-murid perlu buat lakaran aquaponik. Okey. Jom kita saksikan dulu. Mari kita saksikan.
Wow, itu lukisan yang cantik cikgu ya. Betul Eli, memang cantik kan lakaran tu. Okey. Cantik sangat. Sekarang semua dah tengok hasil lakaran yang telah cikgu tunjukkan tadi pada video tu tadi Apa kata cikgu nak tengok pula hasil lakaran yang kamu dah lukis sebentar tadi. Boleh tak tunjukkan? Murid-murid pun ada juga? Ya, murid-murid kena melakar juga Eli. Betul tak Cikgu Sharifah? Betul, memang sangat. Murid-murid lakaran ni setiap topik tu mesti ada lakaran. Jadi dia sangat penting untuk keluarkan idea. Jadi kalau dalam peperiksaan pun mereka kena lukis juga? Ke tak juga? Ada. Tapi melukis yang simple lah. Tak adalah sampai teknikal macam yang kita tunjukkan hari ni lah. Okey. Boleh jom kita saksikan serentak ke atau cikgu pilih ke macam mana? Okey, tunjukkan semua dulu. Sebab cikgu nak tengok semua. Semua angkat dulu. Tinggi-tinggi. Nampaknya semua mewarna. Memang cantik lukisan ataupun lakaran ni. Bagus murid. Tapi daripada 6 orang ni Eli, jom kita tanya di antara mereka ni siapa yang boleh terangkan hasil lakaran mereka ni. Okey, cikgu pilih siapa? Okey, cikgu nak pilih Izati. Boleh Izati? Mana Izati? Mana Izati? Okey. Okey, teruskan Izati. Izati buka mic. Ini adalah lakaran saya yang telah saya hasilkan. Saya buat sistem RAF. Elemen terdapat dalam sistem RAF ini adalah garisan, rupa, warna dan tekstur. Prinsip pula kita ada kontras, harmoni, keseimbangan dan keringkasan. Komponen yang saya guna tangki ikan, tanaman, bekas tanaman dan ikan. Okey, bagus Izati. Untuk pengetahuan Eli, setiap lakaran yang murid lukis mesti ada elemen reka bentuk, mesti ada prinsip reka bentuk dan juga komponen aquaponik yang hendak mereka gunakan. Okey. Ada lagi seorang tak yang boleh tunjukkan dan terangkan pada cikgu? Tu Danish tu macam tak pernah bercakap lagi tu. Danish lah, cikgu rindu suara Danish. Okey, Danish. Mana Danish? Saya melakukan Okey, cikgu dengar. Saya melakukan lakaran aquaponik sistem RAF, sama macam Izati tadi. Elemen, garisan, rupa, warna dan tekstur. Dari segi prinsip pula, harmoni, kontras, keringkasan, keseimbangan. Okey, bagus Danish. Cikgu nak tanya sikit boleh? Danish guna medium apa kat situ? Medium tanaman apa? Medium tanaman apa? Antara ni yang ada kat depan cikgu ni kan, ada kokopit, ada batu kerikil. Yang mana satu Danish guna? Saya menggunakan hidroton. Hidroton. Okey. So cikgu tengok pada lukisan tu ekor ikannya seekor saja, betul Sian dia tak ada kawan-kawan. Okey. Bagus Danish Shadif. Okey. Kalau Eli nak tahu, kita tengok 6 lakaran ni Cikgu Sharifah, nampaknya mereka fahamlah. Dan sebab semua ke-6 lakaran ni ada apa yang kita perlukan. Cikgu, ada yang perbezaan yang berbeza tak cikgu daripada lakaran ni? Saya tengok yang ini boleh tak Cikgu Azima? Siapa nama? Akila. Akila nampak lain tu sikit. Okey, Akila punya tu macam lain sikit sebab macam dia menggunakan bahan terbuang, betul tak? Ya, betul. Betul tak Akila? Betul tak Akila? Okey, apa bahan yang Akila guna tu? Boleh Akila terangkan sikit tak? Saya menggunakan botol plastik. Okey. Dan reka bentuk 2 tingkat atas faktor keluasan rumah yang sempit. Tadi nampaknya kan? dah dapat satu idea. Boleh apa? Boleh apa Akila? Tak dengar lah. Boleh menjimatkan ruang. Menjimatkan ruang. Okey. Pandai dia sangat kreatif. Botol mineral ni bagus untuk menjaga alam sekitar kan? Betul. Okey. Baik. Okey cikgu, kita dah tengok lakaran daripada murid-murid cikgu sendiri dan kita nak berehat sekejap, boleh cikgu? Boleh. Okey, kita berehat seketika, kembali selepas ini di Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda,
Teknologi sistem aquaponik memberi kesedaran kepada manusia mengenai kepentingan memelihara dan memulihara alam sekeliling untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem. Okey, saya akan menerangkan berkenaan dengan sistem EBB flow dalam sistem aquaponik. Okey, komponen yang pertama kita gunakan adalah bekas ikan. Di mana bekas ikan ini kita gunakan untuk meletakkan ikan. Komponen yang kedua adalah bekas tanaman, di mana kita meletakkan media tanaman. Komponen yang seterusnya adalah pam air, di mana pam air ini digunakan untuk mengepam air dari bekas ikan kepada bekas tanaman. Seterusnya, komponen yang seterusnya adalah sistem perpaipan yang terdiri daripada pipe PVC 15 mm, siku 90 darjah, injak dan getah. Seterusnya kita gunakan komponen launching sifon, di mana launching sifon ini berfungsi untuk mengawal sistem pasang surut air. Dan komponen yang terakhir adalah media tanaman, kita gunakan hydroton untuk memegang tanaman. Okey, seterusnya kita akan masuk ke sesi pemasangan komponen. Begitulah pemasangan sistem aquaponik EBB dan flow. Alright, kembali di Teroka di TV KPM. Itu dia video tentang pemasangan aquaponik ni, cikgu. Ya, betul Eli. Dan juga kita masih lagi ada bahan-bahan dekat depan kita ni, cikgu. Okey. Okey, itu adalah tadi tu video ialah pemasangan model aquaponik berfungsi. Sistem ABB flow. ABB flow, baiklah. Jadi sekarang ni kita nak tengok Eli, model daripada murid-murid kita. Oh, ada juga. Diorang dah buat Tapi Eli. Cikgu Sharifah dengan Eli, sebelum murid-murid menghasilkan model reka bentuk aquaponik ini adalah antara alatan yang mereka boleh gunakan semasa proses pembinaan tersebut. Kalau tak ada, tak boleh. Kalau tak ada, macam mana mereka nak potong, Eli? Kan? Nak Betul juga. potong, nak buat lubang. Okey. Jadi peralatan ni memang perlu ada. Baik. Jadi kita nak saksikan hasil kerja murid-murid. Hasil kerja murid-murid. Okey, jom. Kita cikgu nak tengok siapa, cikgu? Murid-murid semua boleh angkat dululah. Boleh tunjukkan? Okey, Besar nanti ke? kita pilih. Ke kecil? Tak sabar nak tengok Itulah saiz. cikgu pun tak sabar nak tengok. Dia dah buka kamera dah. Tu dia. Dia ada dah seorang kawan pula kat situ. Itu dia. Wah, dah besar dah boleh goreng dah sayur-sayur tu semua. Ada yang berbuka tanam nanti. kangkung, ada yang tanam sawi putih ni. So kita nak pilih siapa ni? Siapa yang nak bagi penerangan? Saya rasa Amin boleh. Boleh? Mana Amin? Amin Syahmi. Boleh Amin? Cantik Boleh, dia. boleh. Mana Amin? Nampak tangan dia. Nampak tangan. Okey. Teruskan Amin. Boleh explain. Boleh. Teruskan Amin. Saya menggunakan sistem aquaponik NFT. Dan komponen yang saya guna ialah pam air, bekas ikan, tangki ikan, bekas tanaman. Media tanamannya ialah hydroton dan pokok tanaman. Itulah. Tu je lah. Agak-agak ikan apa Amin nak bela tu? Itu ikan keli. Ikan keli. Ada ikan ke dalam tu? Tak ada. Tak ada, Tapi belum dalam bayangan dia nak letak ikan keli. Ikan keli. Suka keli goreng belada. Ya Allah, bulan puasa ni. Kita cerita pasal makanan pula. Okey. Ada tak yang lain boleh tunjukkan dan terangkan hasil projek kamu? Tadi yang tak? 2 tingkat tadi boleh tak kita yang tunjuk? 2 tingkat tadi. Mana? Yang 2 tingkat Izzati, tadi. kalau tak silap. Projek kondominium. Mana? Izzati Mana Izzati? Izzati kat Akilah. Akilah kan Izzati yang
Yang dua tingkat tu. Akila. Akila. Oh, tu silap Akila. Ni dia. Ni dia. Cantik rupanya. Wow. Okey. Okey, boleh terangkan sikit Akila? Reka bentuk yang saya gunakan adalah reka bentuk 2 tingkat bagi projek sistem NFT. Dan reka bentuk ini saya gunakan atas untuk menjimatkan ruang dan dapat Dapat mengapa tu? untuk mengurangkan Pencemaran alam sekitar. kesempitan Ruang. ya. Ya. Okey. Dia nervous tu nak terangkan tu. Baik. Okey, terima kasih Akila. Saya nak minta yang last sekali cikgu, boleh tak? Boleh. Murid yang terakhir. Saya rasa Amir, Fahmi, dia ada CD dekat situ. Dia macam kreatif sikit. Okey, boleh Amir terangkan Amir? Okay, boleh juga. Saya punya produk ni terdiri daripada tekstur, reka dan bentuk. Manakala prinsip terdapat harmoni dan keseimbangan. Konsep ini saya menggunakan sistem reka bentuk NFT. Dan komponennya adalah pump, saluran air dan bekas tanaman. Lagi botol plastik. Okey. Pokok apa tu ya Amir? Pokok Brazil. Oh, bayam bayam Brazil. Brazil. Boleh buat salad petang. Bukan special tu. Itu CD tu untuk apa tu Amir? Ni nak tunjukkan sistem NFT. Sajalah kreativiti dia. Okey, Tak nak baik. guna sebab dia air kan. So bila letak CD dia tak basah. Betul tak Amir? Kan. Pandai. Betul. Baiklah. Kreatif Okey. dia orang. Okey. Itu adalah hasil kerja daripada murid-murid cikgu sendiri. Okey, seterusnya kat sini tadi kita dah tengok dah sistem aquaponik tadi. Okey. So, cikgu nak teruskan dengan biodiversity. Okey. Jadi kat sini bila kita dah tengok dah biodiversity ni lengkap sistem dia, ekosistemnya. Jadi apa sebenarnya kepentingan biodiversity ni? Saya cuma nak fokuskan, cikgu cuma nak fokuskan pada projek aquaponik kita. Okey. Sebenarnya untuk biodiversity ni banyak kepentingan dia kepada manusia, tapi cikgu nak fokus pada 2 sahaja iaitu pertama, biodiversity ni ialah membekalkan sumber makanan kepada manusia. Itu yang pertama, sangat penting kan? Kita perlukan makanan, haiwan perlukan makanan, semua orang perlukan makanan untuk hidup. Kemudian yang kedua ialah mengseimbangkan ekosistem. Jadi dia seimbang tak ekosistem dia? Sebab apa seimbang kan? Sebab ada bakteria, ada ikan dan ada tanaman. Jadi di situ lengkaplah ekosistem. Sebenarnya biodiversity yang lebih besar ialah cikgu nak bagi satu contoh lah kat sini. Okey. Kita di Malaysia iklimnya khatulistiwa. Maksudnya udara kita lembap dan kering. Tapi bila kita pergi ke Gurun Sahara, di Gurun Sahara udaranya kering. Jadi di situ biodiversity dia walaupun kawasan dia besar, tetapi dia hidupan dan tumbuhan dia sedikit. Sebab apa? Eli dapat tangkap tak? Kenapa dia kawasan Gurun Sahara tu sangat besar? Sebab air kurang. Sebab tumbuhan tertentu dan binatang tertentu sahaja yang boleh hidup di situ. Jadi biodiversity dia agak kecil, tetapi kawasan dia lebih besar. Dan yang paling besar di dunia kat mana agak-agak Eli? Paling besar di dunia? Ya, biodiversity yang sangat besar di dunia kita. Malaysia? Betul ke? Ya tak? Betul tak murid-murid? Betul. Semua senyum. Betul. Senyum ni ada 2 tau Eli sebab dia. Pertama mungkin dia kurang pasti, yang kedua dia tak tahu. Okey, yang ketiga cikgu beritahulah. Okey. Amazon. Ya. Pelbagai tumbuhan dan binatang yang kita tak pernah jumpa pun di Malaysia ada di sana. Ya. Okey, itu saja. Jadi kat sini cikgu fokus seterusnya apa kita nak buat. Okey, selepas ni apa kita nak buat? Cikgu pas pada Cikgu Azimah lah. Okey, saya sambunglah apa yang Cikgu Sharifah dah terangkan tadi. Ya, betul Eli apa yang Cikgu Sharifah terangkan tadi. Okey, selepas murid dah hasilkan lakaran, dah buat projek yang cantik-cantik tadi kan, dah nampak ikannya. Apa yang murid perlu lakukan selepas ini ialah membuat penilaian model. Okey.
murid kena tahulah untuk buat penilaian tu sama ada projek berjaya ataupun tidak. Okey. Okey, selepas buat penilaian model, murid perlu buat cadangan penambahbaikan. Okey. Okey, untuk masa depan. Dan akhir sekali, murid perlu sediakan pelaporan yang lengkap dalam bentuk dokumentasi. Okey. Jadi bila lengkap kesemua ini, maka lengkaplah pembelajaran kita bagi reka bentuk sistem aquaponik. Okey. Kalau Eli nak bagi berapa bintang dekat berapa murid-murid? bintang dekat murid-murid ibu ni? Kalau berdasarkan usaha dan kreativiti diorang ni, saya bagi 5 kat semua orang. 5 daripada 5 daripada 5. Okey, bagus. Bagus. Tapi Eli kena ingat tau, di sekolah kita ada PBD, Pentaksiran Bilik Darjah. Okey. Dalam pentaksiran bilik darjah kita ada tahap penguasaan. Okey. Tahap prestasi kita panggil. Dia ada TP1 hingga TP6. Okey. TP6 ni dia beza dia ialah cuma dia murid ni boleh bimbing murid lain. Dia memberi macam mentor lah. Macam mentor. Dia sehingga dia punya pengetahuan tu boleh bimbing orang lain. So kita boleh bagi dia sampai TP6. Macam itulah. Mungkin murid-murid 6 orang yang ada dalam talian kita ni ataupun murid-murid di rumah mungkin boleh hari ni boleh belajar, boleh ajar mak dia pula. So dia dah boleh bagi TP dia 6 lah sebab dia dah boleh dapat kan. Dah boleh terang konsep apa itu aquaponik. Jangan sampai dia take over kerja cikgu pula lah. Yelah. Cikgu boleh rehat, saya sambung ke cikgu. Okey, jadi itu adalah sistem pemakahan sekarang lah. Okey, baiklah. Jadi cikgu mungkin ada nak tambah sedikit untuk rumusan pembelajaran kita pada hari ini ataupun cikgu nak murid-murid sendiri kongsikan berdasarkan pemahaman mereka yang telah mereka belajar pada hari ini. Okey. Boleh Kita tanya salah seorang boleh tak? Cikgu pilih. Jeng jeng jeng. Siapa? Fitrah. Okey, jom kita tanya Fitrah. Fitrah boleh? Fitrah dah senyum tu? Dah senyum. Dia dari tadi manis senyumannya. Okey, mungkin Fitrah. Saya dapat pelajari ada 3 sistem aquaponik iaitu sistem RAF, sistem NFT dan sistem EBBN flow. Selain itu saya dapat mengetahui bahawa tumbuhan, haiwan dan bakteria saling berkait rapat dan penting kepada manusia. Okey, bagus. Model tadi nak letak kat mana? Model yang kamu buat tadi nak letak kat mana? Dekat rumah. Kat rumah. Kalau cikgu ada soalan lain, cikgu boleh tanya murid lain pula untuk sambung terhadap rumusan yang ataupun ilmu yang mereka telah pelajari hari ini. Kita lelaki pula lah, boleh tak? Siapa tadi ni? Siapa? Saya ikut siapa? Danish. Danish boleh? Ke Amin atau Amir? Cikgu pilih. Okey, siapa nak cuba yang bersongkok sekarang? Semua bersongkok. Yang handsome ni. Siapa senyum. handsome boleh jawab. Okay. Amin dah senyum tu. Senyum tanda setuju kan? Amin lah. Boleh Amin? Alamak aku ke? Boleh Amin? Okey. Amin sambung apa yang tadi Amin dah belajar. Saya dapat pelajari terdapat banyak jugalah media tanaman, ada kokopit, ada hidroton, semua tu kan. Lepas tu aquaponik ni banyak fungsinya. Seronok tak belajar Amin? Seronok belajar aquaponik ni. Amin, cikgu nak tanya. Boleh? Okey, mungkin aquaponik ni boleh tak dijadikan satu sumber pendapatan Amin? Satu masa nanti. Agak-agak boleh tak Amin? Boleh tak dia dikomersialkan? Okey, kalau kamulah, kalau Amin lah, Amin nak komersialkan bagaimana? Kalau nak jual kamu punya model tadi, nak letak kat mana? Media mana nak letak? Macam mana media? Media mana nak letak? Dekat media masa mana kamu nak pasarkan dia? Nak letak dekat Shopee mungkin ke? mereka belum sempat berfikir lagi cikgu. Soalan cepumas sama cikgu tu. Cikgu ni soalan SPM tahun berapa ni dia fikir kejap. Tak apa. Itu nanti kita simpan dulu jawapan Amin tu sebab kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Sarifah dan juga Cikgu Nur Azimah kerana sudi berkongsi tentang subjek kita hari ini berkaitan dengan aquaponik dan juga biodiversity. Sebab dia subjek topik baru untuk saya. Zaman sekolah saya tak ada kan. Jadi macam kena digest sikit. Okey. Dan juga terima kasih adik-adik dalam talian kerana sanggup berkongsi dan juga orang kata
share juga dia punya kreativiti dan juga usaha untuk subjek ini, dan harapnya segala ilmu dan info yang dikongsikan oleh cikgu dapat manfaat kepada adik-adik dan teroka bersama-sama. Jadi kita jumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum. Bye. Semua boleh lambai. Didik TV KP